Boleh nampak kan? Nampak tak? Nampak yang tadi. Okey, baik. Step analisis yang pertama kita buat analisis itu turutan dia kan, itu turutan dia. Jadi kita akan guna advanced marking SBR atau RBS untuk menjangkakan berlakunya lower low, higher high, low high dan sebagainya. Yang tu faham? Faham. Seterusnya selepas kita dah buat plotting, kita akan semak kedudukan support dan resistance. Boleh? Okey. Okey. Kemudian kita akan semak kedudukan advanced marking yang belum berlaku retracement. Yang Okey. kelima, kita akan semak titik persamaan di mana berlakunya point reversal dari time frame yang berbeza. Baik. Dekat sini, ayat nombor 5 ni mungkin saya dah salah tafsirkan dia, saya dah salah typekan dia. Dia tak sebagaimana yang saya maksudkan, tapi dia macam ni lah. Okey, dia macam Yang bertindih tadi. yang bertindih tadi, tapi dia tak kira. Dia tak kira kata apa nama support ke, resistant ke, apa nama SBR ke, dia tak kira. As long as kau bertindih, okey ni resistant. So dia lah tu. Itu point nombor 5 lah. Faham tak? Faham. Kalau kata RBS ni bertindih, H4 daily, weekly, dia lah tu, nombor 5 lah tu. Boleh? Titik persamaan dia. Titik persamaan. Kang takut salah faham. Okey, baik. So kembali kepada H4, kita perkemaskan analisis. Okey. Sini bila mana okey, ni nama dia period separator, nampak tak? Line yang Okey, nampak. okey, so tarik sampai situ baru kemas. Okey. Kekemasan pun one of the scoring ya. Baik. Sebab kalau kata bila kita buat naked dan kita berterabur, out memang akan out. Okey. So saya nak tanya, RBS ni dah batal ke belum? Sekejap, bagi saya tengok. Dia RBS resistant bukan support, so dia dah batal. Dah batal. Baik. Yang bawah ni? RBS yang tu pun dah batal. Dah batal. Kat mana dia batal? Yang panjang tu. Yang panjang Satu mana? tegak bull. Ni. Oh. Salah. Saya tak pastilah. Rasa tu sebab saya RBS, so di mana candle patut turun bawah tapi dia sepatutnya dia touch shadow je, tapi sekarang ni dia dah langgar body dia. Okey, sekejap. Soalan saya. Ni RBS ni Dina cakap dah batal betul? Betul. Candle mana yang membatalkan dia? Candle bull yang body tu. Ni? Oh. So line ni warna apa sekarang? Line dia warna biru. Okey, yang ni warna apa? Biru. Laki pegang laki batal tak Ismail? Tak. Oh, macam tu konsep dia. Faham cikgu. Boleh? Sebab tu adalah RBS, kalau bull yang langgar dia tak terbatal. Tak, Sebab still valid. Sebab dia daripada player yang sama. Buyer. Boleh? Faham yang sekarang. Alhamdulillah. Baik. So yang ni saya padam Okey, sekarang tapi dia tak terbatal, kenapa padam? Yang ni lah dah batal. Oh, yang ni dia tak batal lagi. Cuba tengok. Okey, cuba tengok. Dah batal sebab dah ada yang candle bear yang baru-baru ni sebelah bull tu. Kenapa dia batal? Sebab candle bear tu dah langgar dia by body. Okey, close dia lebih rendah daripada RBS tu. Betul? Betul. Yang bawah tu dah batal juga kan? Itu belum batal. Bih, sebab dia baru buat retracement sahaja. Oh, macam tu. So apa syarat dah batal ni tadi? Harus price tu close, dia candle bear kena close bawah line RBS tu. Kalau saya kata dah batal macam mana? Saya tak salah lah kalau macam tu saya. Saya lah salah. Oh, cikgu salah. Okay. So saya betul lah. Ya. Okay. Tadi dah confident dah. Bunyinya. Okay, baik. So sekarang ni selesai untuk H4. Atas ni dah berlaku rejection. Seterusnya sekarang ni pukul 4. Pukul 4 kita pukul 6, 4, 6, 10, 2, 6. Maknanya 4 batang H4 lagi dan habis untuk hari ni. Okay. So sekarang ni retracement dah berlaku. Jadi zone mana yang kita nak fokus? Baik. So sini dah selesai. Sebenarnya nak fokus kat sini. Tapi dia dah ambil lajak sampai sini kan. Okay, tak apalah. Saya kekal dengan saya punya pandangan. Saya nak kekal fokus kat sini. Baik. Setelah itu, kenapa nak fokus dekat SBR tu
Kenapa tak fokus dekat resistance? Sebab memang dia naik dekat resistance. Sebab dia tak close by body dia. Sebab Lagi masih SBR jalan. bertindak sebagai penghalang kepada price daripada meneruskan kenaikan. Berbeza dengan resistance di mana ianya bergantung kepada buyer, sama ada buyer akan membuat keputusan untuk dia keluar ataupun dia stay. So dia in between dua. Sama ada dia stay atau dia keluar. Faham? RBS tadi. Resistant. Okay. Boleh faham? Boleh ulang? Resistant merupakan satu kawasan di mana buyer akan membuat pilihan sama ada dia akan keluar daripada pasaran ataupun dia akan kekal dalam pasaran. Ada pilihan. Boleh? Faham. Okey, baik. Sebab tu saya fokus pada SBR ni. Itu sebabnya. Okay. Sebelum tu kita tengok. Sebelum tu saya nak curi sedikit masa. Saya nak tengok apa yang berlaku pada marking Tuan Khairil kita. Sekejap Sorry Tuan Khairil kita. Euro GBP. Dia punya first floating jadi. Dia punya second floating tengah running sekarang. Nampak? Ni floating dia yang pertama. Tadi saya pun sempat curi makan kat sini. Lepas tu yang ni saya tak ada nak trade lah. Yang ni. So second floating jadi. So Dina nampak tak? Nampak tak? Dina boleh nampak tak? Nampak. Hasilnya bila kita boleh buat floating, kita boleh agak dekat mana nak TP, entry, SL dan sebagainya. Seronok macam tu. Okey? Saya nak jauh lagi je saya, cikgu. Boleh. Jangan kata tak boleh. Boleh. Okey? Boleh. Pelan-pelan. Mind tu kena cuci sikit. Cuci. Sekolah. So, sekarang ni cikgu, candle tu kan masih belum close. Jadi, so, kita tak boleh masih guna pakai lah apa SBR ni tadi kan? Ya, betul, tepat. Kalau kata kita nak berikan perhatian yang lebih sikit pada dia, pakai candle warna hitam, pakai line warna hitam, tebalkan dia. Jangan pakai warna merah dan tebalkan dia. Nanti takut salah faham kata hutang. Jadi pakai warna hitam. Boleh Tuan Nizam Mana Tuan Nizam hilang dah? Boleh. Okey. Baik, so yang ni H4. H4 ni dia go through macam tu sahaja. And then H1 ni pula dekat sini dah settle. Ada satu SBR. Yang ni ada satu SBR. Okey, SBR ni batal ke tidak ni? H1 ni. H1 SBR yang support. Dia turun bawah. Ini dia naik. H1. Okay. Selesai yang ini. Seterusnya yang bawah ni ada satu lagi SBR. Yang ini. Batal ke tidak ni SBR ni? Batal. Batal. Yang SBR yang bawah baru buat tu dah batal. Batal Yang ni? Batal. Ni SBR ni dah batal lah? Batal. Kenapa? Sebab candle jap. Belum batal. Sebab dia sama-sama perempuan. Dia tak batal lagi, cikgu. Yes. Alhamdulillah. Makna kata sekarang ni Dina dah clear, Dina dah faham yang mana walaupun dia macam ni, tapi dia masih lagi belum batal. Okey? Boleh? Kenapa pentingnya sama ada break atau valid? Sebab sebenarnya saya dah tafsirkan marking ni kepada dia sebenarnya macam ni. This is the price, this is the zone where psikologi buyer sama ada dia nak hold ataupun tak. Sama ada aku nak hold lagi tak position ni, aku nak hold lagi ke tak buy ni. AUD USD ni aku tengah buy, aku nak hold ke tidak. Okey. Kemudiannya dia naik sampai atas, dia turun bawah balik. Bila mana sampai balik dekat marking ni, okey, dan dengan teori yang kita dah belajar, marking ni masih lagi valid. So the psikologi yang mana mengatakan bahawa buyer trauma dengan harga ni masih ineffektif. Boleh? Boleh. Tuan Nizam okey? Okey. Afam okey? Okey cikgu, mantap. Baik. Cantik alhamdulillah. Jadi kita teruskan.
Okey, selesai untuk H1. Seterusnya dekat sini ada bawah satu marking. Okey, sini ada satu marking. Oh, sedapnya bunyi burung. Siapa dia tu? Tak apa, bunyi burung tak apa. Tenang betul rasanya. Mana ada cikgu semua tutup. Ya. Cikgu lah kot. Mana datang bunyi burung rumah aku ni. Okey, selesai. Okey. Jadi sekarang ni apa yang Dina nampak? Yang saya nampak ada Apa yang nak jadi ni dengan H1 dengan AUD ni? ni daily ke? Ya. Ni Memang daily. daily ya? Tak. Kita tengok daily, lepas tu kita akan turun time frame yang lebih rendah. Okey. Saya nak Dina start dengan daily dulu. Saya panggil Dina boleh kot Ini cikgu. sebab anak saya nama Dina tu yang saya senang ingat Dina. Baik cikgu. Okey, selesai. Baik. So berdasarkan kepada time frame daily dulu. Apa yang Dina nampak? Kalau daily ni dia masa ni dia akan pergi ke nombor Apa yang kita tertinggal marking kat sini Dina? Kita tertinggal marking dekat Ada sini. tak? Ada tak? Cuba perhatikan betul-betul. Ada satu SBR yang baru, support yang baru. Support yang baru. Ha. Okey, saya buka ruang pada semua untuk cuba. Ada tak yang kita tertinggal marking? Anyone? Siapa-siapa pun boleh cuba. Afam, Tuan Nizam, Dina sendiri. Korang 3 orang je kan? 3 orang je cikgu. Okey. Ada siapa-siapa yang nak cuba? Ada something missing there. There is something missing there for daily time frame. And it is a marking. Apa dia? Marking Tengok yang ni ke yang tadi cikgu? Tengok yang ni tak apa? Resistant ni. Resistant dekat mana? Yang biru atas. Yang 1, 2, 3. Yang 4 daripada current candle yang keempat ya. Lagi belakang lagi. Sini satu ke? Sini satu ke? Bukan. Betul. Bukan yang belah. Tak, pengiraan Tuan Nizam tu satu tu merujuk sini atau sebelah sini? Yang satu yang tu. Yang ni 1, 2, 3. 2, 3, 4. Yang keempat adalah 4. Okey, kenapa? Itu untuk formation resistance kat situ. Okey. So sekarang ni based on daily time frame. Dia ni sebenarnya apa? Daily time frame. Dia support ke dia resistant? Ataupun dia resistant ataupun dia RBS? Resistant cikgu. Dia RBS. RBS Kenapa dia RBS? Dia Okey, saya tunjuk Saya fokus pada hari ni punya chart sahaja. Okey. Okey. Ini merupakan harga yang paling tinggi bagi daily untuk AUD hari ini. Okey. Okey. Di sini pula merupakan harga open bagi daily hari ini. Okey. Sekarang ni saya akan ambil high price dia. High price dia sebab ada kemungkinan besar candle ni tadi dekat H1 kan? Tadi H1. Ubah dulu. Okey. So ada kemungkinan besar candle ni akan buat rejection, seterusnya dia naik. Boleh nampak? Ada kemungkinan. Okey. Ada kemungkinan. Jadi saya akan ambil dia punya high price dia. Bila mana saya ambil high price dia, dan kita akan declare benda ni sebagai RBS. Okay. Faham? Tak faham? Tak faham Macam mana cikgu boleh kata dia RBS sedangkan dia belum bentuk apa-apa lagi? Okey. Ini andaian. Ini andaian yang mana bila mana sekarang ni candle ni belum tutup lagi,
ada tak kemungkinan yang dia akan berlaku rejection setelah ada panjang candle bear ni, kemudian dia menuju naik ke atas ni dan dia tutup? Ada tak? Boleh jadi cikgu. Ada kemungkinan. Psikologi price di sini yang mana adalah pemampan kepada harga seller daripada menguasai pasaran. Tapi kita boleh nampak dia gagal untuk berlaku. Kemudian bila mana kita pergi pada H4, sekarang ni retracement dah berlaku. Betul. Nampak? Betul. So ada kemungkinan besar dia akan naik ke atas. Akan naik ke atas. Okey. Rejection berlaku sebab boleh nampak yang mana ini merupakan satu significant resistance. Okey. Seterusnya pada time frame yang lebih rendah, okey. Kalau tidak sebelum ni dia turun sampai sini, dia naik turun, dia cari balik yang ini. Lepas tu dia naik balik dan kali ni penurunan dia separuh daripada yang sebelum ni. Boleh nampak? So dia dalam momentum yang mana dia push up macam ni. Boleh nampak? Boleh. Dia push up momentum dia tu. Sedangkan kalau kata kita pakai trend line yang sama, kita membentuk dia lebih kurang macam ni, dia punya puncak dia. Down. Dia puncak dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Boleh nampak? Dia masih lagi dalam kawasan tu tapi time frame kecil dia dah mula macam berubah. Okey, harga tu kalau korang perasan, dia dah jadi, okey, sini katakan 50 sen. Korang beli barang, beli kat 50 sen. Naik, lepas tu korang jual. Lepas tu dia naikkan harga jadi 60 sen. Daripada 60 sen, permintaan tinggi naik lagi kat sini pula. Repeat order lagi 65 sen. Naik lagi dekat sini pula. Di sini jadi 70 sen dah. Contoh. So sekarang ni demand untuk AUD tu dah makin banyak. Faham tak? Faham. Bila mana kita cerita pasal kenaikan, bermaksud kita tengah mengolah situasi untuk AUD lah. Boleh Okey, boleh nampak. Boleh Tuan Nizam okey? Boleh. Afam okey? Okey. Okey, Dina okey? Okey. Kau betul-betul okey ke ni? Okey, saya faham itu. Tapi macam mana pun dia ada satu pemampan which is dekat resistance tu. So itu adalah ibaratnya tadi 50-50. Dia macam mana pun price mungkin akan naik, mungkin akan turun. Tapi dekat situ dia kena betul-betul kuat untuk tembus resistance tu dulu. Yes, betul. Tapi based on time frame kecil-kecil ni dia dah start macam demand tu dah makin banyak cikgu cakap tadi tu. Yes, betul. Okey. So yang tu kita akan letak dekat sini. Okey. Kita akan letak sebagai aras harga untuk daily RBS. Jadi mungkin ini merupakan satu significant price yang kita akan berikan perhatian. Jadi kita bubur dia double pixel guna warna hitam lah. Okey, baik. So sekarang ni ini H4, yang ni weekly. Nampak tak? Semuanya dalam keadaan yang tengah kena test. Sebab tu dia hitam. Nampak? Dia lebih kurang je duduk dalam zon yang sama kan? Bayi nak cuba tembus zon tu. InsyaAllah. Kita tengok macam mana keadaan dia. Okey, macam contoh sekarang ni, so apa yang kita boleh buat sekarang ni, just this is a waiting game lah. Tunggu je lah. Tu je lah. Belum ada confirmation lagi. Yes, belum ada confirmation lagi. Okey, boleh? Confirmation tu dari segi macam mana? Dia tembus atau tak tembus tu tadi lah. Confirmation tu, apa dia confirmation, Afam? Ya, confirmation candle lah. Sama ada dia berlaku breakout ataupun sebaliknya. Bagi saya lah. Faham ke, Afi? Faham. Betul ke faham? Maksud dia Okey, kejap. Apa itu confirmation? Tolong catat. Dina. Apa nama 16.2 bertindih 27. Okey. So confirmation, apa yang dikatakan sebagai confirmation? Apa dia confirmation ni? Apa dia? Baik. Saya pinjam plotting daripada Tuan Khairil kita sebab plotting dia yang paling complete so far. Yang sebelah kanan ada 3 plotting. Dekat sebelah kanan tu ada 3 plotting. Boleh nampak dekat sini 1, 2, 3. Yang ni daripada time frame H4 kalau tak silap. Yes, okey. 1, 2. Dia buat 2 possibility.
Yang mana ada kemungkinan price tu akan turun dan sebagainya dia buat. Okey. Kemudiannya bila mana pergi time frame H1, dia detailkan dia punya plotting menjadi sebegini. Okey. Jadi bila mana market bergerak, so dia dah nampak mana dia nak pergi. Dia dah nampak dah, dia boleh baca dah. Okey. Baik. Berkenaan dengan confirmation yang kita bincangkan tadi. Macam mana kita nak kata confirmation tu? Okey, baik. Sekarang ni bila mana market pergi ke atas ni, boleh tolong mutekan voice siapa-siapa? Saya tak pasti siapa dia. Okey, terima kasih. Baik. So sekarang ni bila market pergi dekat sini, kita andaikan saya memerhatikan Tuan Khairil, okey, kami dah buat perbincangan. Kami andaikan bahawa daripada sini market sama ada dia akan turun sini ataupun daripada sini dia akan turun sini, kemungkinan yang kedua. Seterusnya daripada sini dia mungkin akan turun ke sini, kemungkinan yang ketiga. Macam mana pun ada satu persamaan, iaitu dekat sini dia akan turun. Okey. So bila mana benda ni berlaku, apa yang kita akan tengok, apa yang kita akan lihat ialah confirmation bahawa terjunan itu akan berlaku. Baik. Jadi sekarang ini minor wave kita akan scalping, kita akan fokus pada scalping pada time frame yang rendah. Sekejap Okey, baik. So bila mana kita nak scalping untuk time frame yang rendah, formation candle ni tak cantik lah. Yes, dia dominant tapi dia berlaku selepas candle bear yang ni. Okey, formation ni tak cantik lah. Formation ni cantik. Yang ni kemas. Okey. So saya tadi saya entry je pakai H1 kan. Saya tengok dia naik dah terlebih dah, saya entry je. Malas pun nak monitor kat M5 ni. Faham kan, saya memang tak suka duduk pencat. Okey. So bila mana berlakunya formation yang sebegini dan kita entry dan sebagainya, ini yang dikatakan sebagai confirmation tu. Boleh faham tak? Soalan saya kepada Dina sekarang, boleh faham tak berkenaan dengan confirmation tu? Tak. Tak faham? Tak faham? Tak. Okey. Ini H4 punya plotting, boleh nampak? Boleh nampak? Okey, start plotting tu dekat mana? Dekat line merah ke bawah tu? Masa tu price tu dekat sini. Dekat sini. Dekat line, okey, situ. Okay. Kalau tak silap saya lah, tengok balik video saya dengan Tuan Khairil tadi. Okey. Kemudian daripada sini kami bincang ke bawah. Apa dia? Tak, dia tulis dia akan turun ke bawah. Ada kemungkinan dia akan turun ke sini atau sini. Okey, boleh. So daripada sini terus naiklah, lepas tu naiklah. Tapi dah tak ada idea dah lepas tu dia nak pergi mana. So biar je lah kat situ. Biar je lah warna biru tu tergantung kat situ. Boleh? Okey, baik. Jadi sekarang ni untuk detailkan lagi plotting, kita orang turun pada time frame H1. Okey, yang ni yang H1 punya. 1 2 3. Yang ni yang H1 punya. Daripada sini kita orang target first stop dekat sini. Ini kemungkinan yang pertama, situasi satu. Situasi yang kedua ialah dia market sampai sini sahaja, dia reject dekat resistance, kemudian dia akan cari RBS yang ini. Itu situasi dua. Situasi yang ketiga pula, apa yang kita orang target ialah daripada atas ni dia naik sampai sini berlaku rejection, seterusnya dia mencari RBS yang ini. Boleh? Boleh? Boleh, faham. So sekarang ni apa yang berlaku ialah situasi 1 dan situasi 3. Nampak? Dia naik 1 dengan 3. Okey. Okey, nampak? Nampak. Jadi sekarang bila benda tu berlaku, bila benda ni berlaku, ini nama dia apa ni? Line merah ni? Dia buat minor wave. Dia akan buat minor wave. Biru major wave. Boleh? Boleh. Minor wave. Dina dah tahu kata benda tu minor wave. Dina nak scalping ke? Dia nak intra ke nak swing? Scalping. 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 Baik. Scalping nak turun nak pakai H4 ke? Nak pakai M5 ke? M15 ke M30? M15. Okey. Kita buka M15. Okey, dekat sini. So sekarang ni ada tak nampak confirmation candle yang akan berlaku reversal? Itu saya tak tahu confirmation tu yang mana satu. Buka balik Telegram. Ada tak? Saya pernah share tak? Afam, Tuan Nizam, saya pernah share tak dekat Telegram? Confirmation candle? Saya cari. Saya rasa masa tu saya dengan Tuan Nizam kot. Kalau tak silap saya. Ada rasa ada. Ada kan? Ya, betul. Ada. Yang mana nak cari balik, saya cukup malas ni.
Mana satu entah. Okey, yang ni kot. Tak ada gambar pula. Ada jumpa tak? Korang ada jumpa tak? Tolong cari jap. Sekejap dia tengah cari. Mana? Ya dia. Okey. Tengok yang ni, Dina. Dina? Ya, cikgu. Okey, tengok yang ni. Tapi masalahnya ini merupakan contoh untuk downtrend. Yang tadi yang berlaku pada AUD contoh untuk uptrend. Mana cikgu? Ni Telegram ni. Saya share dekat Telegram. Tak nampak? Okey, saya buka balik. Ni yang uptrend tak ada ke? Yang Tak downtrend nampak. tak ada. Cikgu share dekat Telegram. Oh, kat Telegram. Okey. Ada pun. Dah, saya buka dekat webinar tapi saya buka Telegram. Nampak ada banyak tu. Mana hilang pula dah. Ni. Okey. Dah, baru hantar. Okey, nampak cikgu. Okey, boleh nampak? Nampak. So sekarang ni yang berbezanya ialah dia downtrend lah. Okey. Alhamdulillah. Baik. Jadi sekarang ni dominant candle ataupun reversal pattern, retracement dengan reversal pattern merupakan dua benda yang berbeza. Okey. Bila mana retracement, makna kata lower high tu, candle bull tu kena touch SBR yang sebelumnya. Boleh? Boleh. Dina boleh tak? Boleh. Kau betul-betul boleh tak ni? Cikgu buka chat balik lah. Saya akan buka chat balik. Jap. Saya boleh. Yang ni terbalik je lah. Sebab ni kan untuk downtrend kan. Boleh pula dia. Siap bagi explanation lagi. Kadak tu budak ni. Tak nampak chat. Okey, so sekarang ni kita tengok pada chart. Okey, sekarang nampak chart? Nampak. Okey, baik. Nampak tak pattern yang ni? Nampak tak? Nampak yang tu. Sekarang ni reversal nak berlaku. Nampak? Ini merupakan satu confirmation di mana candle bear ni shadow dia lagi tinggi. Nampak? Nampak. Lagi tinggi. Yup. Nampak tak? Tu kata confirmation tu yang tu lah dia. Ni macam contoh ni. Macam contoh yang ni. Ni. Nampak. Tu lah dia. Kau nampak tak? So confirmation dah tu juga. Ya, confirmation untuk berlakunya reversal. Dia lebih tinggi. Ingat, reversal dan retracement dia boleh berlaku pada tempat yang sama. Confirmation untuk retracement lain. Confirmation untuk reversal lain. Boleh? Boleh. Aku nak kena terang ni benda ni. Okey, malam ni. Berlaku pada tempat yang sama. Malam ni tajuk perbincangan ialah SBR dan RBS. Ingatkan saya untuk menerangkan tentang retracement dan reversal. Yang pertama. Yang kedua, penerangan seterusnya adalah berkenaan dengan apa lagi Confirmation. Yes, confirmation. Kalau kata, okey, saya buat macam ni. Okey, kalau kata uptrend, major wave. Okey, major wave. Bila major wave uptrend, maksudnya dia menaik. Lepas dia menaik, kemudiannya dia akan buat retracement dulu. First dia akan buat retracement dulu. Okey, macam mana nak tahu retracement dah jadi ke belum? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak tengok sama ada wujud atau tidak pattern reversal. Kan? Okey.
Okey. Tengok dekat Telegram. Saya dah tulis dah. Okey. Boleh tak macam tu? Kena edit. Boleh lah Zik. Boleh lah Boleh. So kalau kata ni, yang ni uptrend. So kalau kata downtrend, penerangan dia ialah kalau kata downtrend, retracement macam mana nak tahu retracement dah jadi ke belum? Samalah. Okey, dah edit uptrend, downtrend. Okey, selesai. Baik, sekarang ni untuk AUD USD, okey, Dina, confirmation berkenaan dengan berlakunya reversal dan sebagainya. Boleh nampak tak? Nampak. Boleh nampak So, faham benda ni Faham cikgu. Itu yang kita nak buat plotting tu. Pasal tu lah. Pasal kita nak andaikan ke mana yang dia akan pergi. Boleh? Boleh. Sekarang ni faham dah? Faham, tapi belum lagi boleh lah buat plotting tu. Tak apa, janji dah faham. Pelan-pelan lepas ni belajar buat plotting. Sebelum buat plotting, SBR, RDS, yang tu kena faham dulu. Okey, yang tu dulu kena fokus betul-betul. Cuba dulu buat marking sambil buat plotting. Okey, boleh Boleh. Okey, baik. So, saya tamatkan video dekat sini. Okey, saya tamatkan video dekat sini. InsyaAllah malam ni kita jumpa. Okey. InsyaAllah. Nanti boleh check balik recording. Okey. Okey guys, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.